Tapi, ya, Yves dan Francois dan bapaknya, mereka semua orang yang sangat kaya dan dia dalam industri besi. Dan seperti yang anda boleh lihat, ada 3 garaj, rumah agam yang cantik di kawasan desa Belgium. Mereka memang banyak duit untuk dibelanjakan. Malah mereka ada rumah di Spanyol yang itu. Banyak betul barang, ya Allah. Saya pun tak perasan ada kereta di sini lagi. Wow, itu sebenarnya kereta yang agak cantik. Kita ada Volvo 360 di sini. Oh bukan, XC90, maaf. Itu salah satu model Volvo yang lebih premium. Wow. Coba tengok kalau ia terbuka. Ya Allah. Ya Allah, kereta masih terbuka, masih berdiri di sini. Masih berbau sangat wangi. Saya agak terdiam sekarang, macam seluruh kereta dan semuanya masih ada di sini. Mungkin kalau ada kunci, ia masih boleh dihidupkan dan terus dipandu bila-bila masa saja. Oh, banyak barang yang ditinggalkan di sini, dalam garaj. Sebuah peti sejuk retro, beberapa perabot, sebatang pokok penuh di sana. Tapi awak terkejut dan terdiam sebab kereta yang ditinggalkan di sini, tayar-tayar masih ada angin. Kereta nampak macam betul-betul baru, 10-15 tahun dari kali terakhir tempat ini didiami, sebelum perkara buruk ini berlaku. Okey? Sebelum kita pergi lebih jauh ke rumah, ada satu lagi garaj di sini, di sebelah ini. Oh, dan ia nampak lebih daripada sekadar garaj. Ia kelihatan seperti kawasan tempat tinggal. Beberapa buku terikat masih terletak di sini. Dokumen mungkin dari perniagaan, saya nampak 1921 tertulis di sini pada dokumen-dokumen ini. Oh tidak, 1981. Itu sudah lama sekali, 1981. Sastra dan segala-galanya ada di sini. Malah ada pancuran mandi ya. Ini nampak seperti tempat di mana mereka mandi selepas kerja atau sebuah pondok kecil tambahan di mana seseorang boleh tidur. Sebuah balang besar. Dari zinc hijau dataran tinggi, itu yang tertulis di situ. Saya tak tahu apa maksudnya. Dan lihatlah keindahan pagi di sini. Ada kabus yang berlegar di sekeliling tempat ini, memberikan suasana yang lebih misteri. Saya suka meneru ke tempat terbiar pada waktu pagi. Ia mempunyai, seperti yang saya katakan tadi, ada suasana tertentu di sini, terutamanya dengan kisah seperti ini, suasana yang sangat mistik dan mitos. Dan benar-benar membuatkan meneroka tempat-tempat ini terasa seperti berjalan dalam sebuah film. Memang sangat indah. Tetapi di sini kita boleh lihat bukti pertama tentang apa yang berlaku di tempat ini. Masih ada pita polis lama tergantung di sini di tepi, dan itu dari masa mereka menemui mayat Francois di dalam tempat ini pada tahun 2013. Sudah 12 tahun yang lalu. Pada ketika ini, ia adalah sebuah rumah yang cantik dari luar. Saya sejujurnya ingin tinggal di sini, tetapi tidak jika ada pembunuhan berlaku di dalam rumah ini. Baiklah, mari kita kelilingi rumah ini. Jadi Yves, bapa kepada Anna, dia juga seorang pemburu yang sangat berdedikasi. Dan mungkin itulah sebabnya dia tinggal di sini. Kerana kawasan ini memang terkenal sebagai kawasan yang sangat sesuai untuk pemburu. Dan ramai pemburu tinggal di sekitar sini, serta mempunyai pondok di sini. Dan mungkin itulah sebabnya dia memutuskan untuk berpindah ke sini. Kerana keluarga Yves sendiri sudah sangat kaya sebelum dia lahir lagi. Seperti bapanya telah mengumpul banyak wang dan meninggalkan banyak harta kepadanya sebagai warisan. Anda juga boleh lihat di sini pada pintu, ia tertulis bahawa tempat ini dilindungi oleh polis dan pelikat ini telah pudar sepanjang tahun. Ia ada penggera katanya, tetapi itu sudah tidak benar lagi selepas sekian lama.
Dan saya baru saja periksa, kita memang tidak boleh masuk ke kawasan patio di hadapan rumah ini. Jadi anda boleh lihat sekilas apa yang ada di dalam sana. Pelana kuda, lampu saya menghalang, saya padamkan dulu. Pelana kuda, kabinet, beberapa kertas, dan beberapa barang rawak yang terletak di sini. Kawasan patio itu, saya juga perasan di pintu ini ya, ada satu lagi plekat polis di bahagian tepi sini. Jadi mereka betul-betul menutup setiap pintu di tempat ini. Dan mereka juga melalui semua ini menemui 8 bukti terhadap Ana kerana dia sendiri sebenarnya tidak melakukan jenayah itu. Dia mengupah seseorang untuk melakukan jenayah itu bagi pihaknya. Saya cuma nak tunjukkan anda sedikit gambaran tentang keindahan hartanah ini dari bahagian belakang. Apabila pintu-pintu dibuka, orang ramai duduk di sini, di bahagian belakang kereta dan di teres di atas sana, mereka menikmati pemandangan indah kawasan desa ini, kawasan hutan ini. Di belakang sini. Sangat cantik. Dan seperti yang saya katakan, terutamanya pada waktu pagi sekarang ini. Okey? Jadi sangat mudah. Seseorang telah meletakkan palat di sini dan tingkapnya terbuka luas untuk kita masuk ke dalam bangunan ini. Apabila beliau meninggal dunia pada tahun 2011, beliau meninggalkan separuh hartanya kepada anak perempuannya, Ana, dan separuh lagi kepada istrinya, Françoise. Walaupun mewarisi sebuah villa di Spanyol dan 1,5 juta euro, Ana melihat ibu tirinya sebagai penghalang untuk menguasai sepenuhnya harta pusaka itu. Ana mempunyai hubungan yang mendalam dengan Edward, seorang penjenayah yang dikenali dan bekas pasangannya. Lelaki ini kemudiannya didapati berada dalam senarai paling dikehendaki penjenayah Belgium. Bertemu semula pada tahun 2012, hubungan mereka, hubungan toksik, dihidupkan semula, didorong oleh keputusasaan dan ketamakan. Bersama-sama, mereka merancang untuk menyingkirkan Françoise. Ana memberikan Edward senjata, mendakwa ia untuk perlindungan. Melalui rangkaian jenayah mereka merekrut Gregory, seorang pesalah kecil yang sanggup menarik picu demi bayaran. Pada malam 11 Oktober 2013, dia melaksanakan rancangan itu, menembak François dengan kejam di dalam rumahnya. Tetapi pembunuh-pembunuh itu melakukan kesilapan. Polis dengan cepat mengumpul bukti DNA Ana pada puntung rokok berhampiran tempat kejadian, kesan tembakan dalam keretanya, dan kaitan keuangan dengan Edward dan Gregory. Mereka mengatur tempat kejadian seolah-olah rompakan yang gagal, tetapi penganalisis forensik mematahkan alibi mereka. Jenayah itu telah dirancang terlebih dahulu, dan Ana berada di tengah-tengah segalanya. Saya cuma nak cakap, kalau anda belum lagi, sila lawati laman web yang ada di bahagian deskripsi kerana sekarang kami ada keluarkan barangan baru seperti barangan asal Bros of Decay, tapi kami juga ada pelbagai jenis barangan lain di sana seperti cawan, topi, sarung telefon, semua yang anda suka dan ia sangat membantu menyokong saluran ini. Saya ingin mendokumentasikan kisah-kisah seperti ini dan perkara-perkara seperti inilah yang benar-benar memungkinkan Bros of Decay wujud. Jadi, sila semak. Dan sekarang, mari kita rakam ini. Tempat yang luar biasa di sini. Mereka mempunyai ruang tamu yang sangat-sangat besar. Seperti yang anda boleh lihat, ruang terbuka yang sangat-sangat indah, di mana keluarga boleh bersama-sama. Dan jika ia adalah sebuah keluarga yang bahagia, mereka akan mempunyai kenangan yang bahagia di sini. Tapi saya terasa ini adalah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Ana, anak perempuan kepada Eve, dia sangat terlibat dalam jenayah dan telah melakukan banyak jenayah. Sepanjang hidupnya bersama bekas suaminya, bahkan sudah ada gambar pertama di sini. Saya tidak tahu dari zaman bila atau siapa orang-orang dalam gambar ini. Mungkin itu François dan Ana, tapi saya tak begitu percaya. Kerana dia jauh lebih tua daripada wanita yang kita lihat di sini. Dalam gambar di sebelah kanan, terdapat banyak buku dan kotak cerut. Masih tinggal di sini, apa sebenarnya itu? Apa yang ada di dalam sini nampaknya? Beberapa pemetik api atau sesuatu, sudah tentu perkara pertama yang anda lihat di dinding di sini ialah topi pemburu dan beberapa perabot cantik yang turut berada di sini. Mari kita lihat lukisan ini. Itu memang lukisan sebenar. Wow! Adakah ia ditandatangani oleh seseorang?
Libet 1962 tertulis di sini. Wow. Salah satu daripada itu ialah kerusi upholstery Prancis. Sangat cantik dan nampaknya pada satu ketika banyak pinggan sudah pun dikemas dan banyak barang di dalam rumah ini mula dikemas. Saya tak pasti oleh siapa atau kenapa, tapi sejak François meninggal dunia, tiada siapapun dibenarkan masuk ke sini lagi. Soalan yang saya baru tanya diri sendiri dan juga yang saya baru tanya Leon ialah, sebagai contoh, jika Anda membunuh seseorang, jika Anda membunuh keluarga sendiri, adakah Anda masih menjadi waris kepada apa sahaja yang ditinggalkan? Kerana itu nampak sangat pelik bagi saya. Anda membunuh seseorang dengan cara yang sangat jahat dan kemudian masih menerima wang itu. Dia dipenjarakan seumur hidup. Tetapi adakah dia masih menerima wang itu? Dan adakah dia masih menerima serta menjadi pemilik rumah ini? Itu adalah sesuatu yang saya tertanya-tanya semasa berada di dalam rumah ini. Anda tahu, dokumen dan banyak barang yang ditinggalkan di sana. Ia akan diletakkan di sini, satu ruang yang sangat terbuka dengan lebih banyak bahan bacaan dan buku yang ditinggalkan di sini. Orang yang sangat-sangat bijak, yang banyak membaca dan mempunyai banyak perniagaan sepanjang hidup mereka. Hidup mereka. Oh, itu sangat berkulat. Itik, sudah tentu banyak itik. Saya belum tunjukkan chandelier ini lagi yang tergantung di sini. Ikan tembaga di sini. Tetapi juga seni bina pondok ini atau rumah agam atau apa sahaja yang anda ingin panggil rumah yang kami berada di dalamnya sekarang. Ia benar-benar sangat cantik dengan rasuk kayu yang terdedah, rasuk sokongan, malah ada reka bentuk pada rasuk itu. Sangat-sangat menarik. Wow. Saya suka ini. Salib Yesus Kristus di sini ya Tuhan. Banyak botol arak lagi. Saya sejujurnya rasa bahawa ini adalah If. Bapa kepada keluarga itu, wow. Kita akan lihat banyak lagi gambar apabila kita naik ke tingkat atas rumah. Dan yang ini sebenarnya dari tahun 2012, tetapi dicetak pada tahun 2012. Ya, ini mungkin dia meninggal dunia 2 tahun sebelum istrinya yang tercinta, François, dibunuh. Oh, tengok pinggan-pinggan itu di atas sana. Mereka diletakkan di atas papan kayu ini. Dan di sini mereka mempunyai ruang tamu yang besar. Ruang yang cantik, sofa di sini, mereka boleh menyalakan api. Mungkin ada televisyen di sudut bilik itu dan ketika ini. Bila bidai ini dibuka, mereka boleh melihat seluruh halaman belakang sambil menikmati keindahan alam sekitar rumah. Seluruh meja penuh dengan gelas seperti yang anda boleh lihat. Mereka memang sangat meminati burung hantu. Semua barang mereka, kasut mereka, selipar mereka, semuanya ditinggalkan selepas waktu itu. Satu lagi kotak yang penuh dengan barang-barang. Mari kita lihat sudut ini kerana ia nampak sangat menarik dan juga sangat penuh. Satu lagi burung hantu seperti yang anda boleh lihat. Ya, burung hantu memang tema di rumah ini. Ini satu lagi. Ini satu lagi, ada lili di mana-mana. Oh ya, dan ini adalah sebuah kilang besi lama. Sebuah kilang besi. Ayahnya adalah pemilik salah satu kilang besi ini. Dan dia telah memperoleh banyak wang. Apabila Yves meninggal dunia, dia mewariskan harta kepada isterinya François dan anak perempuannya Anna. Dan sebenarnya Anna sudah pun mendapat separuh daripada harta pusaka itu. Jadi sebab itulah agak pelik dia memutuskan untuk membunuh ibu tirinya. Tetapi dia meninggalkan mereka sebuah rumah di Spanyol, rumah ini, 1,5 juta euro, 1,5 juta lagi di bank Switzerland, ditinggalkan mereka begitu banyak wang dan masih itu pun tidak cukup. Baiklah, apa yang kita ada di sini? Kita ada sebuah kotak penuh dengan kaset-kaset itu.
Kita dah jarang jumpa benda-benda macam ni sekarang. Yang terbaik daripada. Cantik. Dan ini adalah kad bir, kita panggil macam tu. Dan ini salah satu jenama bir Belgium kegemaran saya. Crystal. Bir yang sangat sedap. Kalau anda nak cuba, kalau anda datang ke Belgium, memang wajib cuba. Tengok kabinet arak tu, memang mereka suka minuman keras. Seperti yang anda boleh lihat di sini. Wah, saya terus terlepas pandang lampu ini. Keadilan ditegakkan dengan pantas dan para penyiasat berjaya membongkar rancangan pembunuhan upahan itu yang membawa kepada penangkapan Anna dan Edward. Di bawah tekanan, Gregory mengaku dan menceritakan bagaimana Anna merancang rancangan itu. Di mahkamah, bukti yang dikemukakan tidak dapat disangkal. Walaupun dia menafikan, Anna didapati bersalah kerana mengarahkan pembunuhan itu. Pada tahun 2015,